Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Faizal Syauqi bin Farizabadi, nama metik 263132. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengurusan kerja sosial di Universiti Utara Malaysia. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan satu topik yang agak menarik, iaitu PKP dan PKPB menyebabkan rakyat terkesan. Pertama kali saya akan menerangkan apa itu COVID-19. COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus, iaitu wabak penyakit coronavirus 2019. Penyakit ini berterusan secara global yang berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk-teruk. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China, dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 18 April, lebih daripada 5.65 juta kes COVID-19 telah dilaporkan di seluruh dunia dan telah menyebabkan seramai 353,000 kematian. Negara Amerika mencatatkan jumlah kes dan jumlah kematian yang paling tertinggi di dunia, iaitu sebanyak 2,000 kematian dalam masa 24 jam. Di Malaysia, lebih daripada 7,000 kes telah dilaporkan dan telah menyebabkan seramai 100 kematian sehingga 31 Mei 2020. Virus ini kebanyakan menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza, iaitu melalui titisan pernafasan daripada batuk ataupun bersin. Gejala umum termasuklah demam, batuk dan sesak nafas. Pada masa kini, tiada vaksin ditemukan bagi mengubati penyakit ini. Oleh itu, langkah-langkah telah dibuat oleh kerajaan seperti PKP dan PKPB. Adakah PKP dan PKPB menyebabkan rakyat terkesan? Ya, sememangnya rakyat terkesan. Pandemik ini telah membawa kepada gangguan sosioekonomi global, pembatalan acara kebudayaan, keagamaan, kesukanan dan ketakutan yang meluas dalam kalangan rakyat Malaysia. PKP atau dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan ataupun dalam bahasa Inggeris adalah Movement Control Order. PKP dibuat oleh kerajaan untuk mengeluarkan garis panduan untuk kita ikuti bagi mengelakkan penularan keberjangkitan virus ini. Tempoh PKP di Malaysia kuat kuasa pada 10 Mac hingga 9 Jun 2020. Dalam tempoh ini, semua sektor ekonomi tidak berkepentingan ditutup serta-merta. Kesemua rakyat Malaysia diarah untuk duduk di rumah dan hanya keluar jika perlu sahaja. Antara kesan akibat PKP adalah sektor pelancongan terjejas. Sektor ini telah terkesan di mana tiada pelancong dari luar negara dibenarkan datang untuk masuk ke dalam negara Malaysia. Tempat peranginan, taman tema, hotel-hotel, IKS dan sektor penerbangan terjejas dan mereka terpaksa ditutup kerana ketiadaan pelancong. Oleh itu, kerajaan juga telah kerugian berjuta-juta bilion ringgit akibat ketiadaan pelancong yang masuk ke dalam negara Malaysia. Sektor ekonomi dan pekerjaan juga terjejas di dalam tempoh PKP. Dalam tempoh PKP ini, ramai yang hilang pendapatan dan hilang pekerjaan. Ia memberi kesan yang besar terhadap negara dan rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 dan juga peniaga kecil-kecilan. Gerai kecil-kecil di tepi jalan diarah tutup sehingga kini dan tiada lagi pasar malam dan bazar Ramadan. Tidak terkecuali usahawan juga terjejas teruk dan terpaksa menutup kedai dan membayar kos pengeluaran dalam syarikat kerana mereka terikat dengan bayaran sewa, hutang, gaji pekerja dan sebagainya, dan mereka juga terpaksa gulung tikar. Seterusnya adalah sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan seperti kapal terbang turut terjejas. Kapal terbang tidak boleh keluar untuk keluar negara dan sektor seperti bas juga terjejas. Kuantiti penumpang di dalam satu bas juga dihadkan dan tidak boleh untuk keluar ke negeri lain. Saya selitkan di sini jualan kereta ketika PKP hanya terjual sebanyak 90 biji kenderaan sahaja. Ketika PKP dilaksanakan, rakyat sukar untuk keluar dan rakyat keluar hanya untuk membeli keperluan asas dan untuk urusan penting sahaja. IPT dan sekolah ditutup. Tiada lagi kuliah bersemuka.
Peperiksaan akhir seperti peperiksaan SPM dan tingkatan 6 ditunda. Pembelajaran dilakukan secara atas talian. Dan adakah pembelajaran di atas talian ini berkesan? Dan adakah rangkaian internet di Malaysia sungguh baik, cukup baik untuk rakyat Malaysia menggunakannya? Yang amat terkesan adalah golongan orang asli dan penduduk di kawasan pendalaman yang terhad jaringan internet. Dan orang asli juga kurang penggunaan gadget. Dan mereka sukar untuk mendapat info-info terkini daripada kerajaan dan sukar untuk melakukan pembelajaran di atas talian. Seterusnya adalah kuarantin. Jika individu yang datang ke Malaysia dari luar negara, sebagai contohnya pelajar dari luar negara ataupun pekerja yang ingin daripada luar negara yang ingin balik kepada Malaysia, mereka terpaksa dikuarantinkan. Dan jika seseorang terkena virus juga, mereka terpaksa dikuarantinkan selama 14 hari. Memberi kesan yang buruk sekiranya individu tersebut bekerja dan terpaksa menyara keluarga. Baru-baru ini ketika PKPB dilaksanakan, kerajaan meletakkan syarat kepada pekerja yang baru balik sahaja berhari raya atau keluar dari sesuatu negeri, mereka terpaksa dikuarantinkan di sesuatu tempat selama 14 hari. Oleh itu, gaji mereka tidak dapat dibayar oleh majikan kerana mereka tidak dapat memberi sumbangan kepada majikan mereka. Dan majikan terpaksa menanggung kos penginapan dan makanan kepada pekerja tersebut. Banyak lagi kesan PKP kepada rakyat. Jadi kita beralih kepada kesan PKPB pula. PKPB adalah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. PKPB dilaksanakan selepas PKP iaitu pada 13 Mei hingga 9 Jun 2020. PKPB dilaksanakan setelah kes jangkitan COVID-19 berkurangan. Kerajaan memberi kelonggaran kepada rakyat Malaysia untuk keluar dan melakukan aktiviti ekonomi. Ekonomi telah dihidupkan kembali, namun terdapat beberapa syarat yang harus kita patuhi semasa PKPB ini dilaksanakan. Yang pertama adalah menjaga penjarakan sosial. Penjarakan sosial ini dilaksanakan bagi tujuan untuk melewatkan penyebaran penyakit dengan meminimumkan hubungan dekat antara individu dengan individu lain. Individu juga boleh menggunakan kaedah 1 meter, mengelakkan kawasan yang sesak dan secara fizikal menjauhkan diri daripada individu yang sakit. Sektor ekonomi telah dibuka dan setiap individu yang hendak memasuki premis hendaklah diambil suhu, diambil nombor telefon dan juga nama. Hal ini dilakukan kerana untuk mencari kembali individu yang berada di sekitar individu yang diisyaki terkena jangkitan COVID-19. Kanak-kanak dan warga emas juga tidak dibenarkan masuk ke dalam premis atau gerai. Kuantiti individu yang masuk ke dalam sesuatu premis dihadkan. Sanitizer tangan juga diwajibkan diletakkan di depan kedai dan diguna oleh pelanggan. Namun, penjaja di tepi jalan dan di pasar malam tidak dibenarkan lagi. Yang ketiga, hendaklah memakai topeng muka dan mencuci tangan. Kerajaan mewajibkan setiap rakyat Malaysia untuk memakai topeng muka ketika keluar dari rumah dan kerak untuk membersihkan diri. Yang keempat adalah tidak boleh lintas negeri. Malaysia tidak dibenarkan untuk pulang ke kampung untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini ataupun raya-raya lain. Ia adalah langkah yang digariskan selepas kerajaan memutuskan untuk memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kerajaan tidak mahu penularan virus ini berlaku. Sebagai contoh, individu yang berada di zon merah seperti di kawasan Kuala Lumpur ataupun Selangor, kebarangkalian dijangkit virus COVID-19 adalah lebih tinggi berbanding individu yang berada di zon hijau. Oleh itu, virus tidak dapat merebak antara negeri ke negeri. Yang kelima adalah aktiviti sosial yang bersyarat. Apa sahaja aktiviti sosial dan riadah dilarang. Aktiviti sukan yang tidak melibatkan orang ramai dan berkumpul dibenarkan. Antaranya adalah aktiviti badminton, golf, berjoging, berbasikal, namun harus menjaga jarak sosial dan dilakukan dalam kuantiti yang tidak ramai. Aktiviti keagamaan juga dirahadkan. Tiada lagi aktiviti berjemaah yang ramai yang dibenarkan dilakukan di tempat keagamaan. Tiada lagi kenduri atau program yang melibatkan orang ramai. Secara kesimpulannya, PKP dan PKPB memberi banyak kesan positif dan negatif terhadap rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mengikuti saranan kerajaan untuk mematuhi arahan mereka dalam membasmi COVID-19 ini.
Kerajaan melakukan yang terbaik untuk rakyat Malaysia, dan negara Malaysia merupakan negara yang telah berjaya melawan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus berterima kasih kepada kerajaan, para frontliner dan juga semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Jadi apa yang kita perlu buat adalah stay at home and stay safe. Kita perlu keluar hanya bila kita perlu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.